Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran matematik tahun 1 dan hari ini kita akan belajar berkenaan ukur dan banding panjang objek. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat mengukur panjang objek menggunakan unit bukan piawai yang sesuai. Yang kedua, murid dapat membanding dua atau lebih ukuran. Sebelum kita meneruskan pembelajaran pada hari ini, jom kita imbas kembali pembelajaran yang lepas. Mari kita tonton video ini. Lihat gambar ini dengan teliti. Bolehkah murid nampak ada bangku panjang dan bangku pendek, ada kayu panjang dan kayu pendek, abang tinggi, adik rendah, pokok tinggi, tiang lampu rendah, kolam dekat dan gunung jauh. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan ukur dan banding panjang objek. Murid boleh membuka buku teks muka surat 48. Okey, hari ini kita akan belajar mengukur menggunakan unit bukan piawai. Unit bukan piawai ini ialah menggunakan objek ataupun anggota badan sebagai alat mengukur. Jadi ini yang kita akan belajar hari ini. Murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 48, 49 dan 50. Jadi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang ukur dan banding panjang objek. Jadi sekarang cikgu nak murid lihat ini ialah alat ukuran. Untuk murid yang dah tahu dan murid yang tidak tahu, ini ialah alat ukuran yang biasa kita gunakan. Yang pertama ialah pembaris. Pembaris ini biasa kita gunakan untuk mengukur objek yang kecil ataupun objek yang tidak besar. Jadi kita boleh lihat dekat tepi ini ada unit dia, unit ukuran dia, sama ada sentimeter ataupun milimeter. Okey, yang inilah pita pengukur. Pita pengukur ni biasa kita ukur pada objek ataupun perkara-perkara ataupun benda yang panjang. Jadi ini ialah alat ukuran yang kita gunakan pada masa kini. Jadi hari ini kita akan belajar mengukur menggunakan unit bukan piawai. Yang pertama kita akan menggunakan objek sebagai alat pengukuran. Yang kedua kita akan menggunakan anggota badan kita sebagai alat mengukur. Iaitu antaranya ialah jengkal, depa dan langkah. Jom kita belajar. Ini antara objek-objek yang kita boleh gunakan sebagai alat mengukur. Objek ini yang biasa kita lihat dalam kehidupan seharian kita. Contohnya pensil, pemadam, krayon, klip kertas, gam dan sikat. Banyak lagi objek yang kita boleh gunakan sebagai alat mengukur unit bukan piawai. Sekarang cikgu nak murid lihat contoh soalan yang pertama. Okey. Sekarang kita akan mengukur panjang objek. Objek ini ialah buku. Jadi kita nak ukur panjang buku ni menggunakan pensil. Jadi berapa batang pensil yang digunakan untuk kita tahu panjang buku ini. Jadi kita letakkan pensil. Okey, 1 batang pensil, 2 batang pensil. Jadi panjang buku sama dengan 2 batang pensil. Seterusnya telefon bimbit dan klip kertas. Jadi kita nak ukur berapa panjang telefon bimbit ini ataupun handphone. Jadi berapa klip kertas yang digunakan untuk ukur panjang telefon bimbit ini. 1 klip kertas, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang telefon bimbit sama dengan 5 klip kertas. Sekarang cikgu nak murid lihat kepada dua objek ini, iaitu pensil dan jam tangan. Yang manakah lebih panjang? Dan kita akan mengukur menggunakan pemadam. Jadi alat mengukur kita yang kita akan gunakan untuk mengukur pensil dan jam ialah pemadam. Berapa banyak pemadam yang digunakan untuk kita ukur pensil dan jam tangan? Jom kita lengkapkan. Sekarang kita akan bandingkan antara pensil dan jam tangan.
Okey, kalau kita lihat dekat sini pun kita dah tahu yang mana lebih panjang, tetapi kita perlu menggunakan alat unit bukan piawai, iaitu pemadam. Jadi kita ukur pensel terlebih dahulu. 1 pemadam, 2 pemadam, 3 pemadam, 4 pemadam. Okey, maksudnya panjang pensel ini sama dengan 4 pemadam. Okey, sekarang kita lihat kepada jam tangan. 1 pemadam, 2 pemadam, 3 pemadam, 4 pemadam, 5 pemadam, 6 pemadam, 7 pemadam. Jadi panjang jam tangan ini ialah 7 pemadam. Jadi panjang pensel sama dengan 4 pemadam. Panjang jam pula sama dengan 7 pemadam. Jadi nak tahu yang mana lebih panjang, kita akan kira berapa banyak pemadam. Yang paling banyak pemadam itulah yang paling panjang objek yang diukur. Jadi yang paling panjang ialah jam, sebab jam ini kita ukur menggunakan pemadam yang lebih banyak. Jadi jam ini lebih panjang daripada pensel. Tadi kita dah belajar berkenaan unit bukan piawai menggunakan objek. Maksudnya kita mengukur menggunakan objek. Sekarang kita nak mengukur menggunakan anggota badan. Yang pertama ialah jengkal. Jengkal ini kita mengukur menggunakan jari kita. Maksudnya kita buka jari kita dan kita ukur daripada hujung jari kelingking sampai ke hujung ibu jari. Jadi kita tutup. Ini ialah panjang jengkal. Okey, daripada hujung sini sampai dekat sini. Ini ialah ukuran jengkal. Tetapi setiap ukuran antara kita mesti berbezalah, sebab setiap tangan kita saiznya berbeza. Kalau tangan orang dewasa sudah tentu jengkalnya lebih besar lah. Kalau awak murid-murid yang tahun 1 ni sudah tentu jengkal awak lebih kecil lah, sebab tangan awak lebih kecil. Jadi kita akan mengukur straw ini menggunakan jengkal. Jadi berapa banyak jengkal yang digunakan untuk mengukur straw ini? 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Jadi panjang straw kira-kira 3 jengkal. Seterusnya kita lihat anggota badan yang seterusnya, iaitu depa. Depa ini kita buka tangan kita seluas-luasnya dan kita ukur daripada hujung jari. Okey, hujung jari yang paling hujung sekali sampai ke hujung jari sini. Okey, kita ukur itu ialah panjang untuk depa. Ingat murid-murid, depa ini kita buka luas-luas tangan kita, itu ialah depa. Jadi kita akan mengukur papan putih ini menggunakan depa. Ingat murid, kalau mengukur secara depa, kita buka luas tangan kita, kita buka luas badan kita dan kita ukur daripada hujung jari sini sampai hujung jari sini. Kalau murid ada kat sekolah, sudah tentu cikgu akan minta awak mengukur papan putih di sekolah. Jadi kita lihat sahaja pada hari ini. Jom kita ukur 1 depa, 2 depa, 3 depa. Jadi lebar papan putih ini lebih kurang 3 depa. Ingat murid, ukuran kita tidak akan sama sebab badan kita berbeza. Kalau cikgu, kemungkinan ukurannya kurang sebab cikgu luas. Okey, kalau cikgu buka depa cikgu luas, tapi kalau awak mungkin kecil lah sebab badan awak kecil. Seterusnya ialah ukuran anggota badan, iaitu langkah. Langkah ini ialah kita buka kaki kita sebagaimana kita berjalan. Okey, kalau kita buka satu kaki, itu ialah 1 langkah. Kita jalan sekali lagi, kita kira sebagai 2 langkah. Kita jalan sekali lagi, kita kira sebagai 3 langkah. Okey, sekarang kita akan cuba mengukur permaidani ini menggunakan langkah. Okey, sekarang kita dah buka 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Jadi panjang permaidani ini sama dengan 5 langkah. Jadi ingat murid, kalau langkah ialah kita buka kaki kita sama seperti kita berjalan.
Jadi ini ialah latihan matematik pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 47, 48, 49, 50 dan 51. Untuk latihan buku aktiviti muka surat 51, murid perlu menyiapkan sendiri dan murid perlu menyediakan duit shilling 5 sen untuk murid siapkan latihan buku aktiviti muka surat 51. Jadi sekarang kita akan lihat latihan buku aktiviti muka surat 47. Arahannya kita perlu isi tempat kosong. Jadi bagaimana nak isi tempat kosong? Kita perlu kira objek unit bukan piawai yang telah digunakan sebagai alat mengukur. Contoh yang pertama, ini ialah kotak. Panjang kotak ini telah diukur menggunakan pengepit ataupun pin. Okey, telah digunakan pin sebagai alat mengukur dia. Jadi berapa pin yang digunakan untuk mengukur panjang kotak? 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu tulis 1, 2, 3, 4. Jadi panjang kotak ni sama dengan 4 pin. Okey, jadi soalan A telah dinyatakan jawapannya. Jom kita teruskan kepada soalan B. Lebar buku ialah, jadi kita tengok lebar buku ialah berapa pemadam. Kita kira berapa pemadam yang telah digunakan. Okey, jom kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lebar buku ialah 5 pemadam. Seterusnya, okey, inilah bekas biskut dengan batang aiskrim. Okey, sekarang kita nak lihat kepada soalan dia. Tinggi bekas biskut sama dengan berapa batang aiskrim? Jadi tinggi dia sama dengan 1 sahaja. Jadi 1 batang aiskrim. Jadi jawapan dia tinggi bekas biskut sama dengan 1 batang aiskrim. Seterusnya kita lihat kepada soalan D. Soalan D, ada straw dan ada duit shilling. Jadi dia nak ukur straw, dia menggunakan duit shilling. Panjang straw ialah berapa keping duit shilling. Jadi kita perlu kira berapa keping duit shilling yang telah digunakan untuk mengukur straw tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi panjang straw ialah 10 keping duit shilling 20 sen. Jadi tulis 10. Seterusnya kepada soalan E, ada meja dan ada kotak. Jadi nak ukur tinggi meja ni berapa kotak yang telah digunakan. Jadi jom kira berapa kotak yang digunakan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggi meja ni sama dengan 5 kotak. Seterusnya kita lihat kepada latihan buku aktiviti muka surat 48. Ada 2 latihan, iaitu padankan. Yang kedua, kita perlu isi tempat kosong. Yang ini adalah ukuran unit bukan piawai menggunakan anggota badan. Sebagaimana yang kita telah belajar, ada depa, langkah dengan jengkal. Depa ni kita buka luas-luas tangan kita. Jengkal kita guna tangan kita. Kita buka tangan kita ni. Kita buka tangan kita. Kita ukur secara daripada jari kelingking sampai ibu jari. Kalau langkah, kita buka kaki kita. Okey, jom kita lengkapkan. Yang pertama, soalan dia kita perlu padankan. Okey, kita lihat gambar pertama. Ini ialah gambar tangan yang dibuka. Okey, jari yang kita buka. Kita buka luas-luas dan kita ukur daripada hujung jari ibu jari sehinggalah jari kelingking. Jadi, ini ialah apa? Ini ialah jengkal. Okey, jadi ingat kalau kita buka ini ialah jengkal. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal dan seterusnya. Okey, kita lihat kepada gambar yang kedua. Okey, kita lihat orang ini sedang membuka tangannya. Kalau ini ialah ukuran depa. Okey, kalau kita buka luas-luas tangan kita, kita akan ukur daripada hujung jari tangan kanan sampai hujung jari tangan kiri. Itu ialah depa. Okey, dan seterusnya, okey, kalau kita buka langkah kaki kita, itu dipanggil
langkah. Ingat murid, kalau buka tangan, buka jari, okey, kita buka luas-luas jari kita ini ialah jengkal. Kalau kita buka tangan luas-luas, ini namanya depa. Dan kalau kita berjalan macam biasa, itu ialah langkah. Sekarang kita akan cuba mengisi tempat kosong. Gambar A ini menunjukkan almari dan seorang murid ataupun seorang budak yang sedang mengukur menggunakan ukuran anggota badannya, iaitu secara depa. Jadi berapa banyak kali depa yang digunakan untuk mengukur panjang almari? Okey, 1, 2, 3. Jadi panjang almari sama dengan 3 depa. Yang seterusnya, panjang straw ni sama dengan berapa kali jengkal? Jadi kita lihat 1, 2. Jadi panjang straw sama dengan 2 jengkal. Seterusnya ada Tika dan ada murid. Murid ini sedang mengukur dengan langkah. Jadi berapa kali langkah yang digunakan untuk mengukur panjang tikar ini daripada hujung sini sampailah hujung sini. Jadi jom kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi panjang tikar sama dengan 7 langkah. Seterusnya kita lihat kepada latihan buku aktiviti muka surat 49. Okey, ada 2 soalan ataupun 2 latihan yang kita perlu lengkapkan. Latihan yang pertama, kita tulis panjang objek. Okey, yang ini kita perlu menulis berapa bilangan duit shilling yang digunakan untuk mengukur objek tersebut. Yang kedua, latihan yang kedua, kita bandingkan panjang objek di atas. Maksudnya, daripada objek yang kita telah ukur tadi, kita akan bandingkan yang mana panjang, yang mana pendek. Jom kita lengkapkan. Yang pertama, tulis panjang objek. Okey, kita lihat yang pertama, dia membandingkan bateri dengan gam. Jadi nak ukur bateri dengan gam, dia menggunakan duit shilling dekat sini. Okey, seterusnya dia ada mengukur berus gigi, okey, bunga dan pensil. Jadi alat mengukur dia pun sama, unit bukan piawai, duit shilling. Jadi kita lihat yang pertama, soalan A. Panjang gam sama dengan berapa duit shilling? Jadi jom kira duit shilling 10 sen yang telah digunakan untuk mengukur gam. Okey, gam panjangnya daripada hujung sini sampailah hujung sini. Jadi kita kira berapa keping duit shilling 10 sen yang telah digunakan. Okey, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi panjang gam sama dengan 7 keping duit shilling 10 sen. Yang kedua, kita baca soalan B. Panjang bateri sama dengan berapa keping duit shilling 10 sen. Jadi ini ialah bateri. Jom kita ukur dan kita kira berapa keping duit shilling. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 keping duit shilling. Panjang bateri sama dengan 4 keping duit shilling 10 sen. Seterusnya, panjang bunga sama dengan berapa keping duit shilling. Okey, jadi kita lihat bunga. Bunga daripada hujung sini sampai ke sini. Jadi jom kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12. Jadi panjang bunga sama dengan 12 keping duit shilling 10 sen. Seterusnya, panjang pensil sama dengan berapa keping duit shilling 10 sen. Jadi okey, kita dah ukur tadi ada 12 keping duit shilling sampai dekat sini. Jadi kita tambah satu lagi, lepas 12, 13. Okey, jadi panjang pensil sama dengan 13 keping duit shilling 10 sen. Dan yang seterusnya, panjang berus gigi sama dengan berapa keping duit shilling 10 sen. Okey, ini ialah berus gigi dan berus gigi panjang dia sampai dekat sini sahaja. Okey. Jadi berapa keping duit shilling? 10
keping. Jadi panjang berus gigi sama dengan 10 keping duit shilling 10 sen. Seterusnya kita akan bandingkan panjang objek di atas. Bandingkan ni maksudnya kita nak tahu yang mana lebih panjang, yang mana lebih pendek. Seterusnya kita lihat kepada soalan B. Soalan A telah diberikan jawapan bateri lebih pendek daripada gam. Okey, jadi kalau kita lihat memang bateri ni lebih pendek. Okey, sebab duit shilling untuk mengukur bateri 4 keping. Tetapi gam 7 keping. Lebih banyak. Jadi panjang jadi gam ini lebih panjang. Maksudnya bateri ini lebih pendek lah. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan B. Bunga ros lebih daripada berus gigi. Pendek ke panjang? Jadi kita lihat. Kalau kita lihat daripada gambar ni pun kita dah tahu bunga ros ni lebih panjang. Sebab apa lebih panjang? Sebab duit shilling yang digunakan untuk mengukurnya lebih banyak. Okey, iaitu 12 keping duit shilling yang digunakan. Berus gigi pula hanya 10 keping sahaja. Jadi jawapannya bunga ros ini lebih panjang. Seterusnya, pensel paling daripada semua objek. Jadi kita lihat kepada 3 objek yang telah dibandingkan. Ada berus gigi, ada bunga ros, ada pensel. Jadi pensel ni paling pendek ke paling panjang? Kalau kita lihat, duit shilling yang digunakan untuk mengukur pensel yang paling banyak iaitu 13. Ada 13 keping. Jadi pensel ini paling panjang. Sebab apa? Sebab yang mengukur duit shilling, iaitu duit shilling banyak berbanding bunga ros dan berus gigi. Jadi pensel paling panjang daripada semua objek. Kita lihat latihan yang seterusnya iaitu latihan buku aktiviti muka surat 50. Arahannya ukur objek menggunakan jubin. Okey, ini ialah jubin dekat belakang ni. Yang petak-petak ini ialah jubin. Isi tempat kosong. Jadi kita lihat kepada gambar yang telah diberi. Ada gambar lampu, ada gambar rak buku. Ini rak buku. Seterusnya ini ialah meja dan ini ialah pasu. Jadi kita lihat kepada soalan A. Untuk soalan A, kita baca tinggi lampu sama dengan berapa jubin. Ingat yang petak yang belakang ini ialah jubin. Jadi jom kira jubin di belakang ini untuk kita tahu berapa tinggi lampu ini. 1. Ingat kita perlu kira tinggi, mestilah kira daripada bawah sampai ke atas. Jangan kira atas ke bawah. Kira daripada bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tinggi lampu sama dengan 9 jubin. Okey, kita lihat kepada soalan B. Tinggi rak buku sama dengan berapa jubin? Okey, ini ialah rak buku. Jadi jom kita kira berapa tingginya menggunakan jubin. Okey, kita kira jubin. Berapa bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tingginya ialah 6 jubin. Tinggi rak buku sama dengan 6 jubin. Seterusnya, tinggi meja sama dengan berapa jubin? Okey, ini ialah meja. Jadi kita kira berapa jubin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tinggi meja sama dengan 6 jubin. Dan yang seterusnya, tinggi pasu pula sama dengan berapa jubin? Okey, ini ialah pasu. Jadi kita kira dari bawah pada bawah. 1, 2, 3, 4, 5 jubin. Jadi jawapan untuk di tinggi pasu sama dengan 5 jubin. Seterusnya kita lihat kepada soalan E. Soalan E, soalan F dan soalan G ni kita perlu buat perbandingan antara objek yang ada pada gambar ini, iaitu gambar lampu, gambar rak buku, pasu dan meja. Jadi untuk soalan E, okey, apa objek dia? Sama tinggi dengan objek ini. Jadi sama tinggi Sama tinggi ni maksudnya bilangan jubinnya pun sama. Jadi yang mana bilangan jubinnya sama?
Okey, kita dah jumpa iaitu rak buku dengan meja. Jadi kita bulatkan, tingginya ialah 6 jubin. Jadi kita tulis rak buku sama dengan meja. Tapi kalau murid nak tulis meja dekat depan dan rak buku dekat belakang pun boleh. Okey, terpulang kepada murid. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan F. Okey, objek apa paling rendah? Paling rendah ni maksudnya bilangan jubin sedikit. Okey, jadi berapa objek mana yang mempunyai, kalau kita kira jubinnya yang paling sedikit, okey, iaitu pasu. Pasu ni 5 jubin sahaja. Jadi pasu paling rendah. Dan yang seterusnya, objek apa yang paling tinggi? Tinggi ni maksudnya bilangan jubin banyak. Jadi yang mana bilangan jubin yang paling banyak? Ya, lampu. Jadi lampu paling tinggi. Sekarang kita lihat latihan buku aktiviti muka surat 51. Untuk latihan buku aktiviti muka surat 51 ini, murid perlu menyiapkan sendiri. Sebab apa? Sebab murid perlu menggunakan duit shilling 5 sen. Jadi murid perlu sediakan duit shilling 5 sen yang baru untuk mengukur. Okey, jadi macam mana nak kira, macam mana nak ukur? Murid letakkan duit shilling 5 sen. Ingat, bermula daripada hujung. Okey, sampailah ke hujung sini. Okey, kira berapa duit shilling yang digunakan dan tulis berapa bilangannya. Sama je dengan semua. Okey, letak je duit shilling, mesti mula daripada tepi. Okey, kalau ada satu keping je, murid letak kat sini dan murid tanda. Kemudian sambung semula dekat tepi. Mesti kedudukan yang sama. Jangan letak okey, murid dah sedia macam ni, jangan letak sama balik. Letak dekat sebelah dia. Okey, dan kena ingatlah kedudukan dia. Kalau ada satu keping duit shilling, kalau ada duit shilling 5 sen yang banyak, lagi baguslah. Okey, untuk soalan 2, bandingkan objek yang diukur di atas. Yang ni nak tahu panjang dengan pendek. Kalau panjang, bilangan duit shilling 5 sen tu banyak. Okey, kalau pendek, maksudnya duit shilling 5 sen yang digunakan tu kurang. Jadi itu sahaja yang murid perlu lengkapkan untuk hari inilah. Jadi kena ada 5 sen dan murid perlu mengukur dengan betul lah. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.